السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul dalam majlis ilmu dengan menggunakan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Haji Sa'id Haji Ibrahim, bekas Mufti Negeri Sabah. Kita sambung pada tajuk qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam tajuk keterangan dan huraian serta dalil pada muka surat berapa ya? Kesimpulan, bukan. Setiap makhluk, bukan. Ya. Lepas lagi, satu hakikat. Kita sambung pada kitab Jawi muka surat 16. Ini pada satu hakikat. Hakikat. Kita apa? Muka surat 16 kitab Jawi. 13, 17. Kitab Rumi 17. Jadi kita masih dalam perbincangan untuk menetapkan pada diri kita, pada keyakinan kita tentang adanya ataupun kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulang, perbahasan ataupun perbincangan kita masih berkisar kepada untuk menetapkan dalam diri kita ataupun nak menisbatkan dalam diri kita ataupun untuk membenarkan, untuk mentahqiqkan, tahqiq dalam diri kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu wujud, ada. Wujud dengan dal, wujud, bukan wujud dengan ba. Wujud ada. Kan wujud dengan ba maknanya al-wajibat, yang wajib. Wajib pada akal. Yang mana kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kewujudan Allah Subhanahu wa taala, wujud Allah tu pada fahaman akal kita, wujud Allah. Yang wujud Allah Subhanahu wa taala, wujudnya secara fahaman kita, fahaman akal kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tu ada. Yang ini sifat wujud, maknanya ada Allah pada akal, pada zihin. Zahanun, za bukan zaid, za lidah kita letak dekat gigi dan bibir. Zihin, zahanun, maknanya pada akal kita tu fahamnya Allah Ta'ala tu ada.
Dan bukan bermaksud Allah Subhanahu wa taala ada pada kharajim, yang di luar. Maknanya Allah Subhanahu wa taala bukan boleh dilihat. Allah Subhanahu wa taala bukan boleh disentuh. Allah Subhanahu wa taala bukan boleh dicium. Maknanya Allah taala wujud pada zihin, zahadan. Zahanun zihin. Zihin itu pikiran kita. Boleh faham tak saya? Jadi apa kenapa tuan-tuan kita nak membezakan di antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluk? Allah Subhanahu wa taala wujud, tapi wujud Allah bukan boleh dilihat dengan mata. Wujud Allah bukan boleh disentuh dengan tangan. Wujud Allah bukan boleh dicium dengan penciuman. Wujud Allah Subhanahu wa taala bukan boleh didengar suara dengan telinga, bukan. Wujud Allah secara kepahaman akal kita ada wujud. Jadi wujud dan juga wujudi, dua perkataan yang berbeza. Wujud maknanya ada pada akal, wujudi ada pada akal dan zihin, maknanya boleh sentuh. Contohnya adanya meja ini boleh kita lihat dan boleh kita sentuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala wujud, yakni secara kepercayaan akal kita adanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan wujud Allah Subhanahu wa taala, penetapan adanya Allah melalui perbahasan akal dan juga naqal, akli dan juga naqli. Akal itu akal kita, naqli itu Al-Quran dan hadis. Jadi selagi ada di dalam fikiran kita membayangkan tentang zat Allah, besar kecil, tinggi rendah, atas bawah, bermakna itu bukan Allah. Sebab itu adalah makhluk. Maknanya ada pada akal itu secara kepahaman adanya Allah. Tandanya apa? Tandanya wujud alam. Adanya alam ini mana ada pencipta. Itu akal kita, dia proses. Yani kita menetapkan setiap benda ada pencipta, dan pencipta alam ini adalah Allah. Itu akal kita membenarkan, mentaktikkan dan juga mengisbatkan, menetapkan adanya Allah. Sebab adanya, tandanya ada alam. Alam ini maknanya termasuk manusia, termasuk langit dan bumi, apa yang ada di antaranya, termasuk juga malaikat, arash, kursi, mustawa, syurga, neraka, semua selain daripada Allah dipanggil alam. Allah selain daripada Allah ataupun dipanggil sebagai masiwallah, apa yang lain daripada Allah maknanya alam ataupun makhluk. Jadi apa yang kita nak sebutkan di sini, agar kita ni kalau berbicara ataupun kita memperkatakan tentang Allah, kita dapat membezakan di antara khaliq dan juga makhluk. Khaliq itu adalah pencipta, makhluk itu yang dicipta. Kadang-kadang biasa kita mendengar orang berkata Allah Subhanahu wa taala berkuasa dengan tangan yang layak bagi Allah, sedangkan tangan itu adalah makhluk. Ada orang berkata Allah taala duduk yang layak bagi Allah, duduk itu sifat makhluk. Ada orang berkata Allah Subhanahu wa taala bertempat, layak bagi Allah, tempat itu adalah makhluk. Kita berbicara tentang Allah, kita memperkatakan tentang Allah, tapi kita masih tidak boleh melepaskan diri kita daripada makhluk. Ini Allah Subhanahu wa taala itu lain daripada makhluk. Di mana dalam ayat yang kita sama-sama ketemukan dulu, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak siapa pun yang setara dengannya. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tidak setara, tidak sepadan dan tidak sama dengan Allah. Yang apa yang kita boleh melihat dan sentuh dan sebagainya itu adalah makhluk, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu yang cuba untuk diperbahaskan dalam kitab ini, yakni permulaannya menetapkan wujudnya Allah. Walaupun sebegitu, wujud Allah itu tidak setara dengan apapun. Apapun di situ adalah syai'un, sesuatu. Kalau kita sebut sesuatu, maknanya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam pelajaran kita lepas ada perkataan makhluk. Setiap makhluk yang wujud di alam dunia ini tidak akan wujud sendiri, malah ada penciptanya. Wujud setiap makhluk. Makhluk ni selain daripada Allah kan? Alam tu adalah makhluk selain daripada Allah tu, atau dalam bahasa akidahnya masiwallah. Apakah yang kita boleh faham kalau kita makhluk ni apa? Makhluk tu apa? Bagaimana dinamakan sebagai makhluk? Dalam pertemuan kita lepas, kita dah sebut secara pintas lalu. Apakah yang dimaksudkan dengan makhluk? Kita masih ingat? Tak ada rekod. Makhluk tu hadis. Kalau orang tanya tu makhluk tu bagaimana? Makhluk tu hadis, yakni baharu. Dan makhluk adalah alam. Selain daripada Allah tu adalah makhluk alam dia panggil. Dan juga makhluk mungkin. Mungkin ni boleh jadi ada dan boleh jadi tidak ada. Sebab adanya makhluk ni bukan wajib ada. Yang wajib adanya Allah. Wajibul wujud ataupun wajibul wujud. Wajib adanya Allah. Selain daripada Allah mungkin saja. Boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makhluk mungkin. Yang keempat, nak kenal makhluk ni kainat, dijadikan. Makhluk tu yang dijadikan. Khaliq, pencipta, penjadi makhluk yang dijadikan. Jadi kalau orang tanya kita makhluk tu bagaimana? Nak kenal makhluk, yang pertamanya hadis, baharu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada permulaan. Jadi lawan qidam, lawannya hadis. Hadis itu adalah bagi makhluk. Qidam ataupun qadim adalah Allah. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada permulaan. Bagi Allah makhluk ada permulaan. Sebelum makhluk ada, makhluk tak ada. Sebelum alam ni ada, alam tidak ada. Ada, Allah Ta'ala ada. Yang mengadakan alam ini adalah Allah. Dipanggil hadis. Yang kedua alam. Selain daripada Allah tidak panggil alam. Masiwallah. Yang ketiganya mungkin. Makhluk ni boleh jadi ada dan boleh jadi tidak ada. 50-50 bergantung kepada kehendak Allah. Menjadikan makhluk adalah harus saja bagi Allah. Jaizat. Kita ni tak wajib dijadikan. Allah Ta'ala harus saja bagi Allah untuk menjadikan makhluk, di mana qudrah dan juga iradah Allah Subhanahu wa ta'ala dia ta'aluk kepada jaizat, harus. Kalau kita belajar dalam ilmu sifat 20, dia panggil ta'aluk. Ta'aluk ni perhubungan ataupun keterkaitan. Terkaitan di antara sifat qudrah dan iradah dengan alam ini adalah harus. Allah Subhanahu wa ta'ala tak wajib menjadikan alam ni, harus sahaja. Dia panggil sebagai mungkin. Kita ni Allah Ta'ala pilih nak ada. Dulu kita tidak ada. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan kita ni harus. Tidak ada nilai apa-apa pun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang bernilai kepada Allah. Mana Allah Ta'ala tu bernilai kepada kita. Kita di sisi Allah tidak ada nilai sikit pun. Dan juga kainat. Kainat tu yang dijadikan. Yang dijadikan adalah kita lah yang dijadikan. Allah yang menjadikan, kita yang dijadikan. Itulah yang cuba kita fahami. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Yang tidak seperti seumpama Allah itu dengan sesuatu. Tidak seperti sesuatu. Sesuatu maksudnya selain daripada Allah. Itu yang kita nak tanam dalam diri kita. Apabila kita berbicara tentang Allah, kita tidak berbicara seperti makhluk. Tidak kita menisbahkan Allah itu seperti makhluk. Kerana ada orang cakap Allah Ta'ala duduk, selayak bagi Allah. Duduk itu dah tak layak bagi Allah. Jalasa, julus.
ataupun bertempat. Bertempat tu tak layak bagi Allah, ataupun terikat dengan masa. Masa tu tak layak bagi Allah. Semua tu adalah makhluk. Masa, tempat, keadaan, langit, bumi, angin dan semua ni adalah makhluk. Tak ada kaitan dengan Allah. Kaitan dengan Allah pada menjadikan. Tapi tidak ada kaitan dengan Allah. Allah Ta'ala tidak bersama-sama dengan makhluknya. Tak boleh kita kata Allah Ta'ala ni sekarang pukul 6.45. Allah Ta'ala buat apa pukul 6.45? 6.45 tak ada kaitan dengan Allah. Jam-jam atau masa tu adalah kaitan dengan makhluk sahaja. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak terikat dengan masa. Allah Ta'ala yang menjadikan masa. Kita nak faham begitu. Jadi jangan ada dalam fikiran kita tu, ya ni apabila kita berbicara tentang Allah, ada pula kita berfikir Allah tu ada seperti makhluk. Tidak ada kaitan langsung Allah Ta'ala dengan keadaan makhluk. Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk. Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu wujud ada dal, wujud jangan ba, wujud. Satu lagi dia panggil al-wajibat, wujud wajib pada akal. Oleh itu wujud makhluk di alam dunia ini adalah menjadi dalil kewujudan Allah dan keesaannya. Jadi wujud makhluk ini sebagai dalil, sebagai tanda adanya Allah. Maknanya tanda bagaimana? Tanda di akal fikiran kita. Apabila kita lihat alam ini, akal kita memproses. Yang memproses bagaimana? Mengisbatkan sesungguhnya alam ini ada pencipta. Siapa yang mencipta? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita sebut dahulu yang ni, fikiran kita ni ada dua bahagian. Satu daruri, satu nazari. Daruri ni kita lihat satu benda, terus akal kita boleh proses, kita boleh mengatakan, menetapkan ini bendanya. Kita tengok meja ni ada dengan warnanya begini, keadaannya begini, bentuknya begini, tinggi rendah lebarnya begini. Maknanya dipanggil nazari. Akal nazari kita lihat, kita boleh menetapkan ini meja. Tak payah kita fikir panjang. Dan ada satu lagi dipanggil daruri. Daruri kita lihat, kita tak payah fikir panjang. Satu lagi nazari. Nazari ini kita lihat, kita perlu proses, baru kita menetapkan adanya, wujudnya. Seperti alam ni lah. Kita tengok alam ni, kita nak mengisbatkan, nak menetapkan, nak mentaktubkan, nak membenarkan alam ni ada pencipta, perlu kepada banyak fikir. Satu proses fikiran, kita fikir, kita buat perbandingan. Tidak ada satu benda tanpa ada pencipta. Kita buat perbandingan, lama-lama kita buat satu kesimpulan bahawanya alam ini ada pencipta. Siapa pencipta? Allah. Dia panggil akal nazari. Berbeza di antara daruri dan juga nazari. Boleh. Jadi ini penting. Sebab apabila orang tanya kita, Allah Ta'ala wujud, kamu percaya Allah Ta'ala wujud? Percaya Allah Ta'ala wujud tu di mana? Di mana itu yang kita nak jawab. Wujud Allah tu di akal, wujud Allah tu di fikiran. Bukan wujud Allah boleh dilihat, bukan wujud Allah boleh disentuh. Dan kalau kita belajar ilmu sifat 20, di antara bahagian-bahagian sifat 20 ni ada sifat nafsi, sifat diri. Dipanggil wujud tu sifat diri. Ada sifat salbiyah, sifat salbiyah tu. Dan ada satu lagi sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni dia adalah wujudi. Maksud wujudi di sini, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menzahirkan, mentajalikan sifat itu di hari akhirat besok, kita boleh lihat. Sebab dia wujudi, ada, sungguh ada. Qadrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam itu adalah merupakan sifat ma'ani yang wujudi, wujud dia. Di mana apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menzahirkan di hari akhirat besok, kita boleh lihat sifat itu. Sifat salbiyah ni tak boleh dilihat. Dia bersandar kepada Allah. Qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu bi nafsi, wahdannya. Itu adalah sifat salbiyah. Di mana sifat salbiyah bukan sifat wujudi. Sifat ma'ani, sifat wujudi. Maknanya ada sungguh
dan di hari akhirat besok, andai kata Allah Subhanahu Wa Taala nak membuka kepada kita melihat akan sifat ma'ani, kita boleh lihat. Dipanggil sebab sifat wujudi. Itu makna beza di antara wujud dan juga wujudi. Wujud ni ada sungguh di akal kita, tapi tak boleh dilihat. Kalau wujud ini ada dan boleh dilihat. Dan wujud Allah Subhanahu Wa Taala ni di alam kita ni kita tak boleh lihat. Di hari akhirat besok Allah Subhanahu Wa Taala nak memperlihatkan akan dirinya tu hak dia di hari akhirat besok, sebab ada dalil-dalil ahli syurga boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikala melihat itu Allah Subhanahu Wa Taala ubah bentuk penglihatan kita yang boleh melihat Allah. Sebagaimana contoh, kenapa tak boleh melihat Allah? Kita ambil contoh, kita tengok matahari yang terang benderang tu. Apabila terang benderang kita lihat pada matahari itu, kita boleh lihat bentuk matahari? Tak boleh. Kalau terang sangat sampai kita lihat, kita tak boleh membentukkan, menggambarkan bentuk matahari. Umpama macam itulah. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan dia di dunia ini, tak boleh kita lihat. Sebab alat yang ada pada kita ni tak melayakkan untuk melihat Allah. Di hari akhirat besok Allah Ta'ala dah tukar, itu adalah kerja Allah. Terbeza di situ di antara sifat wujud dan juga wujudi. Jadi kalau kita belajar ilmu sifat 20 adalah istilah-istilah itu. Dan keesaannya mana apabila alam ni sebagai dalil adanya Allah dan juga keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalil keesaan Allah Subhanahu Wa Taala? Lau kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala ajak kita berfikir, kalaulah alam ni ada Tuhan, langit dan bumi ada ilah, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, akan rosaklah alam ini. Allah Ta'ala nak ajak kita berfikir yang sesungguhnya alam ini adalah satu saja pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kalau kita lihat alam ini, kita akan menetapkan satu kewujudan Allah satu. Allah Ta'ala itu ada sebagai pencipta. Yang keduanya keesaan Allah. Sebab apa? Alam ini kalau ada banyak penciptanya, kalau banyak Tuhannya, dia akan jadi rosak. Kalaulah tak payah tengok alam, tengok di Malaysia yang kecil ini. Kalau Perdana Menteri itu ramai, bagaimana? Rosaklah. Perdana Menteri itu seorang saja. Andai kita buat andaian pilihan raya besok, kalau ada 18 parti politik, kita minta semua jadi Perdana Menteri, agak macam mana? Itu baru Malaysia. Kalau satu Perdana Menteri boleh menguruskan sebab ataupun dia punya arahannya satu. Kalau lah Perdana Menteri itu ramai, mentadbir satu negeri walaupun kecil, dia akan jadi rosak. Apatah lagi alam yang luas, yang besar ini. Sudah tentulah akal kita memikirkan penciptanya ada Allah dan penciptanya adalah Esa, yakni tunggal. Allah Ta'ala satu saja. Itu dimaksud di sini, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Jikalah ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, nescaya rosaklah pentadbiran keduanya. Jika tu Allah Ta'ala ajak kita fikir, kalau kamu fikir Tuhan ni kalau ada banyak di langit dan banyak di bumi, apa kesannya? Akan rosak, hancur. Dan keesaan yang didapati oleh akal fikiran manusia secara logik dan mantuk sebagai dalil. Logik dan mantuk menetapkan secara logiknya di akal manusia adanya Allah. Atau akal kita ni, yang ini mengisbatkan tentang wujudnya Allah. Apa yang dimaksudkan manusia pula? Manusia tu bagaimana? Sifat manusia. Manusia ni adalah makhluk lah. Manusia ni adalah merupakan satu daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat manusia itu bagaimana? Di antaranya kita boleh katakan aina. Di mana? Kalau kita tengok manusia, kita ada dalam diri kita aina. Di mana? Aina anta. Min aina anta, daripada mana ana? Ana, daripada mana anta? Daripada mana awak? Maknanya
Kalau sebut manusia ni, kita boleh menetapkan manusia bertempat. Aina. Aina tu di mana? Min aina anta. Dari mana ana? Daripada mana anda? Ataupun awak. Dan juga manusia tu kaifa. Kaifa tu bagaimana? Bagaimana? Bagaimana dia, tinggi, rendah, besar, itu bagi manusia. Dan juga manusia tu mata. Mata tu maknanya bila? Ada kaitan dengan masa. Dan juga manusia tu kam. Maksud kam di sini berbilang-bilang lah. Manusia ni ada berbilang-bilang. Jumlah penduduk Malaysia berapa juta orang. Maknanya berbilang-bilang. Itu makna sifat bagi manusia. Jadi sifat bagi manusia, yang pertamanya aina, yang keduanya kaifa, yang ketiganya mata, yang keempatnya adalah kam. Itu sifat bagi manusia. Tak apa, yang tu tuan boleh faham sajalah. Kerana nak hafal pun boleh, tak hafal pun boleh. Jadi nak membezakan satu makhluk tu bagaimana, manusia tu bagaimana. Lihat kepada muka surat yang sebelahnya. Saya punya ada muka surat sebelah. Yang ni yang kita nak baca begini. Hak akal yang ijmali, yang bersandarkan dalil naqli, bukan mengikut logik akal semata-mata, akal yang ijmali. Ijmali ini akal yang bersifat ijmal. Ijmal itu berbeza dengan detail. Ijmal itu maksudnya borong. Akal ni dia boleh berfikir secara ijmali. Dia bukan boleh berfikir secara detail tentang Allah. Akal dia tak mampu untuk kita fikir secara detail tentang Allah, hanya secara ijmali, secara borong. Ijmal itu maksudnya detail. Ia bersandarkan dalil naqal. Dalil naqli bukan mengikut logik akal. Maknanya akal ini dia menyokong akan dalil naqli. Naqli itu apa? Al-Quran, hadis. Akal kita ni apabila baca Al-Quran, hadis, akal yang sihat dia menyokong akan Al-Quran dan hadis. Melainkan akal yang tidak sihat, akal yang tidak mencari Tuhan, akal yang dalam dirinya sudah mensyirikkan Allah, akal yang macam tu dia baca Al-Quran dia akan menyeleweng. Akal yang sihat yang sentiasa mencari Allah, akal yang sentiasa menetapkan sifat kamalat bagi Allah Subhanahu wa taala, akal yang macam tu dia akan menyokong tentang dalil naqli. Jadi dalam akal yang sihat ini kita akan sentiasa berfikir Allah Subhanahu wa taala ada sifat sempurna, kamalat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Akal itu kalau baca Al-Quran dia akan menyokong ataupun memberi kepahaman lebih jelas dengan bacaan daripada Al-Quran. Akal yang begitu. Satu hakikat, satu kebenaran fitriyah, hakikat fitrah. Yang hakikat tu kebenaran kejadian asli manusia itulah yang wajib diterima dan diimani oleh setiap orang yang beriman, bahawa langit dan bumi serta makhluk yang ada di kedua-duanya dan juga diri kita manusia sendiri telah wujud di muka alam ini. Jadi satu hakikat fitriyah, satu kebenaran aslinya, satu kebenaran semula jadinya. Itu maksudnya hakikat fitriyah, hakikat fitrah. Ini fitrah yang sebenar. Kejadian kita ni kejadian fitrah yang wajib diterima dan diimani oleh setiap orang yang beriman, bahawa langit dan bumi, orang beriman ni bagi kita ni secara fitrahnya. Ini kalau kita lihat langit dan bumi, bahawa serta makhluk yang ada keduanya dan juga diri kita manusia sendiri telah wujud di muka alam ini. Satu hakikatnya. Mana hakikat bagaimana apa yang ada di alam ini dia ada kaitan dengan pencipta ni Allah Subhanahu wa taala. Secara hakikat fitrahnya begitu. Kalau lihat alam ini sudah terbayang kepada kita mesti ada pencipta. Fitrahnya begitu. Dia tidak ada dalam orang yang asal fitrah asli kejadian dia lihat alam ni, dia kata alam ni jadi dengan sendiri. Ada golongan yang etis ataupun mulhid ini, dia lihat alam tu, dia menyangka alam tu jadi dengan sendiri.
Alam ni jadi dengan apa? Dengan sebab getaran, kata dia. Alam tu jadi dengan, maknanya bukan dicipta, jadi dengan sendiri. Akal yang fitrah ini melihat alam, dia akan menetapkan alam tu ada pencipta. Sebab setiap apa yang ada di atas muka bumi, walaupun air sekecil ini pun mesti ada yang mencipta. Takkan jadi dengan sendiri. Justru itu kita wajib beriman dengan kewujudan Allah dan keesaannya, dan tidak seharusnya kita merasa syak dan ragu-ragu lagi firman Allah Ta'ala. Ini pula balik kepada dalil naqli. Perbincangan kita di awal tadi berkenaan dengan dalil aqli. Dalil aqli ini nak menetapkan adanya wujud Allah dalam akal kita. Dan perkara ini jelas disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila akal kita terima alam ini dicipta oleh Allah, maknanya kita terimalah Al-Quran. Sebab Al-Quran itu kita yakin daripada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, "Afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh", surah Ibrahim ayat 10. Ia bermaksud, patutkah berlakunya sebarang syak tentang wujudnya Allah yang mencipta langit dan bumi? Ini dia selari, akal yang fitrah ni selari. Akal lihat alam, akal ini akan fikir alam ni ada pencipta. Dan akal yang fitrah ini, hakikat fitrah ini, di mana selari dengan Al-Quran. Tengok bagi apa yang selarinya. Patutkah berlakunya sebarang syak tentang wujudnya Allah yang mencipta langit dan bumi? Mana akal yang fitrah akan terus berfikir, menerima yang mencipta langit dan bumi itu siapa? Allah. Allah Ta'ala buat persoalan. Jadi apakah kita masih ragu alam ini dicipta oleh Allah? Sudah tentulah akal yang fitrah tidak ragu. Allah Ta'ala yang cipta alam ini. Sehubungan dengan ini, orang-orang musyrikin apabila ditanya kepada mereka siapakah yang menjadikan mereka, mereka akan menjawab Allah sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala sikap dan pendirian orang-orang musyrikin itu di dalam firman-Nya, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Surah Az-Zukhruf ayat 87. Yang bermaksud, dan apabila sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya mereka siapakah yang menjadikan mereka, sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Jika demikian, bagaimana mereka rela dipesongkan dari menyembah dan mengesakannya? Secara fitrahnya kalau ditanya kepada manusia, kalau dihujat, mana ditanya bukan setakat tanya tapi dihujat. Jadi zaman dahulu apabila Nabi SAW bertanya kepada orang kafir, patung kamu ke yang menjadikan Allah? Yang kamu sembah daripada patung pokok-pokok ini ke yang menjadikan langit dan bumi? Di mana orang kafir itu akan mengatakan Allah, dia tak ada hujah. Apabila dihujat ataupun ditekan dengan hujah, orang kafir dia tidak akan mengatakan patung dia yang buat langit dan bumi. Dia akan kembali pada "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Dan demi sesungguhnya jika engkau Muhammad bertanya mereka siapakah yang menjadikan mereka, mereka menjadikan mereka, ada ayat lain, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh." Jika ditanya kepada mereka siapakah yang menjadikan langit dan bumi, ayat ini menjadikan mereka. Jadi ada dua perkara di sini. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh." Jika kamu tanya mereka siapakah yang menjadikan langit dan bumi, mereka akan kata Allah. Dalam ayat ini "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Jika kamu tanya mereka man khalaqahum, siapakah yang menjadikan mereka, mereka akan mengatakan Allah. Maknanya orang kafir ini apabila dihujah dengan dalil, apabila ditekan dengan hujah kepada mereka, mereka akan mengatakan yang menjadikan mereka itu Allah. Jadi kalau tanya kepada mereka, "Wahai orang kafir, apakah yang kamu sembah ni jadikan kamu?" Mereka tak akan kata yang mereka sembah itu jadikan mereka, sebab hujah mereka dah tak ada. Mereka akan mengatakan Allah, itu maksudnya. Jika demikian, bagaimana mereka rela dipesongkan
mengelakkan daripada menyembah dan mengesakannya. Walaupun begitu, kita nak faham. Dalam ada juga pahaman sekarang ini, saya tak nak sebutlah apa maknanya. Mereka mengatakan, tengok ayat ini Abu Jahal, kalau kita tanya kepada mereka, mereka mengatakan langit dan bumi ataupun diri mereka itu dijadikan oleh Allah. Ini ayat ini satu daripada soalannya akan ditanya kepada Abu Jahal, sebab Abu Jahal ni adalah tokoh musyrikin pada zaman Nabi. Kalau tanya Abu Jahal, siapakah yang menjadikan kamu? Nanti Abu Jahal kata, yang menjadikan saya adalah Allah, sebab dia tak ada hujah. Dan perkara ini kadang-kadang digunakan untuk mengkafirkan orang Islam. Ni, kamu kata Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang menjadikan kamu, tapi dalam sebalik yang lain kamu ni yakni bertawassul umpamanya. Jadi kamu sudah kafir. Dalam sudut yang sama kadang-kadang digunakan oleh setengah orang untuk mengkafirkan orang Islam. Tidak betul. Ayat ini ditujukan kepada orang kafir, bukan ditujukan kepada orang Islam. Tawassul ni maksud apa? Tawassul minta pertolongan. Tawassul yang sepakat ulama minta pertolongan melalui nama-nama Allah. Contohnya kita minta rezeki, kita sebut Ya Razzaq, Ya Razzaq. Itu maknanya tawassul dengan nama Allah. Dan di antara tawassul yang lainnya, dengan nama Allah kita nak minta kemenangan. Kalau perang umpama Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Jabbar, itu kita minta tawassul dengan Allah. Dan juga tawassul dengan bagaimana cerita orang yang dia masuk dalam gua dan dia tertutup dalam gua. Yang ini bertawassul dengan amalan dia, tawassul dengan kebaikan dia. Ini bertawassul dengan amalan baik kita. Ya Allah, jika amalan aku ni baik, ikhlas ya Allah, bantulah aku. Mana tawassul dengan amalan. Bertawassul ni ada dalil-dalil. Di mana apa yang saya masukkan di setengah orang menggunakan ayat ini, mereka menafikan orang yang bertawassul dengan ilmu dan sebagainya, di mana orang berkufur. Sedangkan ayat ini ditujukan kepada orang kafir, bukan ditujukan kepada orang Islam. Maknanya satu sudut, satu orang tu dia mentuhankan ataupun mentauhidkan Allah, dan sudut yang lain dia mengkafirkan orang lain. Contoh, saya buat contoh. Saya biasa dengar orang kata orang yang berselawat syifa. Orang yang selawat syifa tu dia kufur. Sebab apa? Dia mengatakan Nabi itu sebagai penyembuh syifa. Syifa, selawat syifa kan. Kan ada orang baca selawat syifa, biasa tak baca selawat syifa kan. Macam mana saya pun tak bawa ingat. Allahumma salli tibil qulub kan, tibil qulub wa dawaiha wa shifaiha wa nuril absar kan, ada selawat syifa. Kita biasa dengar orang kata orang yang berselawat syifa tu dia kufur kepada Allah, mensyirikkan Allah sebab dia minta pertolongan kepada Nabi sebagai penyembuh. Sebenarnya minta kepada Nabi sebagai penyembuh tu bukan Nabi secara hakikat sebagai penyembuh, tapi sebagai sebab sababiyah. Kita ambil contoh yang lain di mana Nabi SAW pernah menyebut Al-habbatus sauda syifa'un likulli da' illal maut. Nabi kata habbatus sauda itu adalah penyembuh kepada segala penyakit melainkan mati. Apakah Nabi itu mengajar tentang syirik? Tidak. Yang ni habbatus sauda itu penyembuhnya sebagai apa? Sebagai sebab, bukan hakikat. Mana nak faham di antara sebab dan hakikat tu? Setengah orang menggunakan ayat-ayat begini untuk mengkafirkan orang Islam. Sedangkan apabila kita berselawat dengan selawat syifa itu sebagai sebab saja, sebagai apa ni, usaha. Di mana Rasulullah itu sebagai kemuliaan, ambil kemuliaan Nabi. Bukan kita ni menetapkan Nabi itu boleh menyembuh secara hakikat, tapi kemuliaan apabila kita sebut Nabi SAW, sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat perkataan kita, sebab Nabi Muhammad SAW itu adalah membawa kekasih Allah. Atau begitu. Di mana kalau kita lihat fa'anna yufakun, fa'anna yufakun, jika demikian bagaimana mereka rela dipesongkan, yakni daripada menyembah dan mengesakannya. Mana ada keratan ayat itu. Yang pertamanya, apabila ditanya kepada orang kafir siapa yang menjadikan mereka, mereka mengatakan Allah. Tapi ayat yang hujung pula fa'anna yufakun,
di mana sesungguhnya mereka itu tidak beriman kepada Allah. Sebab setengah orang mengatakan ayat ini menunjukkan orang kafir itu dia beriman dari sudut ruh dia, tapi dia tidak beriman dari sudut ibadah kepada Allah. Yang dia kata Allah Ta'ala itu menjadikan alam, dia beriman, makna dia beriman di sudut itu, tapi dia sembah selain daripada Allah. Jadi iman dan kufur itu dua perkara yang bercakap. Akidah ahli sunnah wal jamaah terang-terang syirik dan iman itu dua perkara yang tidak boleh masuk, tidak boleh disamakan. Jangan kita nak samakan orang kafir itu dia beriman kepada Allah dan sudut Rabb dia, dan sudut ibadah dia tidak beriman kepada Allah. Tidak. Seseorang yang tidak beriman kepada Allah dan sudut ibadah, makna dia juga tidak beriman kepada Allah dan sudut pentadbiran, pemerintahan dan Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nak faham. Kan ada aliran-aliran ni kalau tuan-tuan tengok ada. Yang ini satu sudut. Dia kata gunakan ayat ini. Tengok Abu Jahal tu dia percaya Tuhan menjadikan diri dia, dia percaya Tuhan menjadikan alam, tapi dia tidak sembah Allah macam kamu dah juga. Kamu selawat syifa, kamu tak sembah Allah, maknanya dia mengkafirkan orang Islam dalam satu sudut. Sedangkan ayat ini ditujukan kepada orang kafir. Dan sedangkan ayat ini juga tidak menyatakan orang kafir itu dia beriman, tapi apabila kita dihujah dengan hujah, mereka sudah terperangkap, dia akan mengatakan Allah yang menjadikan mereka. Ayat yang hujung itu sebagai penjelasan. Fa'anna yufakun, maka kemanakah mereka dipalingkan? Makna mereka tidak beriman kepada Allah. Itu maksudnya, kemanakah mereka dipalingkan? Di mana dalam ayat yang lain saya dah bawa di sini. In naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu'in. Surah Hud ayat 54. Tetapi dah boleh tanda rujuk surah Hud ayat 54 bagaimana keadaan orang kafir sebenarnya. Ayat ini seolah-olah mereka beriman kepada Allah, seolah-olah langit, mereka percaya Tuhan menjadikan mereka, dan mereka percaya langit dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok bagaimana ayat 54 surah Hud. In naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in, yang bermaksud kami tidak mengatakan melainkan bahawa sebahagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila ke atasmu, yakni kepada Hud. Yang ni orang kafir tu sebenarnya dia tak percaya kepada Allah. Dia kata Hud itu jadi gila dengan sebab Tuhan mereka. Maknanya dalam sudut mengenakan mudarat dan juga manfaat, mereka percaya yakni berhala-berhala boleh memberi mudarat dan manfaat. Ayat yang pertama tu di mereka ni dah terperangkap. Tak ada hujah untuk mereka mengatakan selain daripada Allah yang menciptakan mereka dan alam semuanya. Tapi dalam ayat yang lain dari segi keyakinan bagi mereka, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in, kami tidak mengatakan melainkan bahawa sebahagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila ke atasmu. Maknanya mereka yakin berhala mereka tu boleh memberi kesan, boleh memberi mudarat dan juga manfaat. Jadi beza di antara kepahaman ini, jangan kita mengkafirkan orang Islam. Jawapan orang-orang musyrik ini pengarang ini sendiri juga menjelaskan di bawah tu, jawapan orang-orang musyrikin ini sebenarnya bukan jawapan orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Ni jawapan ni orang musyrikin ini bukan benar-benar jawapan orang yang beriman kepada Allah. Jawapannya adalah oleh sebab apa kita dah hujah. Apakah patung ni yang menjadikan alam ni? Apakah patung kamu sembah menjadikan kamu? Dia tak ada hujah. Dia akan balik Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya hakikat keimanan mereka bukan begitu. Mereka akan meyakini bagaimana patung itu memberi mudarat dan juga manfaat, sebagaimana dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 54. Tuan-tuan boleh tanda, boleh rujuk nanti balik rumah, tengok tafsir pada surah Hud ayat 54 memberi penjelasan kepada ayat itu. Hakikat sebenarnya orang kafir. Tu hakikat sebenar dalam diri orang kafir ni. Sebab kalau tuan-tuan baca satu ayat ini, tuan-tuan orang kafir pun beriman juga. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, ataupun wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Orang kafir punya beriman juga zaman Nabi dulu. Tidak. Di sini hanya sekadar kata-kata untuk mereka ni mengelakkan daripada dituhmah, dicerca sebab dihujah. Di mana yang sebenarnya mereka tidak beriman.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Bezanya di sini bagi kita di akidah Ahlussunnah wal Jamaah, rububiyah dan juga uluhiyah itu benda yang sama. Allah Subhanahu wa taala mencipta, mentadbir, dan Allah Taala yang berhak disembah itu adalah merupakan satu benda. Allah Taala yang menjadikan alam ini dan Allah Taala yang berhak disembah, bukan ada pemisahan di antara dua itu. Sebab ada aliran yang cuba memisahkan di antara Allah Subhanahu wa taala selaku sebagai pencipta, pentadbir, dan satu lagi Allah Subhanahu wa taala selaku sebagai yang disembah. Jadi mengasingkan kedua-dua itu. Sedangkan kalau kita mati besok pun apa yang disembah oleh Allah? Man rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Rabb. Allah Taala di kubur besok tidak ditanya dua, ditanya satu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia tidak ditanya ma ilahuka, tidak man rabbuka. Sebab apa? Rabb dan ilah itu adalah satu, dua dalam satu entiti, benda yang sama. Itu beza di situ. Jadi saya cuba untuk memberi kepahaman agar tuan-tuan faham. Ada baca Al-Quran ini, kadang-kadang Al-Quran itu betul, bukan kadang-kadang Al-Quran itu betul, mutawatir, sah daripada Allah. Dan jangan sampai kepada kita ni memang ramai Al-Quran itu memang sah daripada Allah. Benda yang sahih tapi kadang-kadang faham tak jadi sahih. Benda yang sahih apabila kita baca sendiri, faham sendiri, kadang-kadang yang sahih tidak jadi sahih. Ini antara dua ni nak bezakan di sini. Takut kita terfikir orang kafir pun beriman kepada Allah. Tidak, beriman kepada Allah dijawab di hujung ayat fa anna yufakun, kemanakah mereka dipalingkan, maka mereka tidak beriman. Dan juga yang jelasnya kita boleh baca dalam surah Hud ayat 54, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in. Jelas orang kafir ini mengatakan, kami tidak mengatakan melainkan bahawa sebahagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila ke atasmu. Makna orang kafir itu secara hakikat diri mereka, mereka meyakini sembahan mereka boleh memberi mudarat dan juga manfaat. Yang ini sehingga Nabi Hud itu jadi gila kata mereka. Jawapan orang musyrikin ini sebenarnya bukan jawapan orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Kerana mereka hanya mengakui Allah Ta'ala itu yang menjadikan mereka, sedang peribadatan mereka masih menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mana kalau secara kita fikirnya mereka kata Allah, tapi sembahannya bukan kepada Allah. Tapi hakikat hati mereka sebenarnya dijawab oleh Allah dalam surah Hud ayat 64. Mereka tidak beriman kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman sikit lagi. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Surah Yusuf ayat 106. Dia bermaksud, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, malaikat, melainkan mereka mempersekutukan juga dengan yang lain. Ini juga sebagai jawabannya, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain. Kadang-kadang orang beriman kepada Allah ni boleh jadi mereka mensekutukan Allah dengan yang lain, termasuknya syirik. Dan dalam sudut yang lain, orang kafir itu memang tidak beriman kepada Allah. Jadi syirik, apa syirik ni? Syirik ni secara umumnya menuhankan makhluk, memakhlukkan Tuhan, itu syirik. Tuan boleh ingat, syirik itu bagaimana? Orang tanya kita, syirik itu apa sebenarnya? Syirik itu menuhankan Allah ataupun menuhankan makhluk dan juga memakhlukkan Tuhan. Menuhankan makhluk maknanya menjadi makhluk itu sebagai sembahan, menjadi makhluk itu tempat untuk meminta hajat ataupun meyakini makhluk itu boleh memberi mudarat dan manfaat. Maknanya menuhankan makhluk. Yang satu lagi memakhlukkan Tuhan, maknanya makhluk itu Allah Ta'ala itu disifatkan sebagai Tuhan. Allah Ta'ala bertangan selayak bagi Allah, Allah Ta'ala bertempat selayak bagi Allah. Itu adalah makhluk. Dua keadaan itu adalah syirik. Satunya yang pertama tadi syirik jali dia bagi.
Syirik yang jelas terang, sembah selain daripada Allah, sembah patung, sembah pokok, dipanggil syirik jari, syirik terang, ataupun syirkul akbar. Yang satu lagi dipanggil syirik khafi ataupun syirik asghar. Di antara syirik khafi ataupun syirik asghar ni yang riak. Riak tu masuk apa? Beramal tapi amal tak dapat pahala, makna tak salah alamat. Amalan yang ibadah yang salah alamat, satu daripada syirik khafi. Dan di antara syirik khafinya yakni orang yang dia tu meyakini ada sebalik Allah ni yang memberi kuasa. Ataupun contoh, saya ambil contoh yang lain. Kadang-kadang boleh berlaku kepada kita ni, apabila kita makan ubat, kita kata ubat inilah secara hakikatnya menyembuhkan kita, bagi syirik khafi. Yang satu lagi sembah Allah, itu memang jelas tak berlaku kepada orang beriman. Yang satu laginya jadi syirik khafi, syirik yang tak terang, tapi boleh berlaku syirik. Contoh orang tanya kita, Haji nampak sihat sekarang? Katakan alhamdulillah saya sihat. Lepas tu dulu sakit, sakit saya makan ubat tu memang obat tu bagus. Memang obat tu betul-betul menyembuhkan saya, betul-betul menyembuhkan saya, itu dipanggil sebagai syirik khafi. Tapi kadang-kadang tuan-tuan tak boleh kita mengatakan satu orang tu syirik. Kadang-kadang perkataan dia tapi hakikat tidak. Contoh yang lain pula. Kita kata lama Haji tak nampak, sekarang dah ada, sihat, saya sihat dah. Kita kata buat macam mana makan ubat ini sihat saya. Haji tu syirik mana tu? Dia kata taklah, maksud saya ubat tu menyembuhkan saya secara hakikat. Ubat tu sebagai sebab, mana dia faham. Dalam dua keadaan ini kita tak boleh katakan orang tu dia syirik. Sebab dia meyakini ubat tu bukan menyembuh secara hakikat. Ubat tu menyembuh secara sebab, usaha dan sebab saja. Tapi yang pertama tadi, kalau kata ubat inilah, saya dah lama dah sakit, dah 5 tahun dah, saya minta kepada Allah, berdoa pun tak sembuh, maka ubat itu sembuh. Kata itu syirik, dia panggil syirik khafi. Wallahu a'lam. Ada sikit. Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.